Kalau kajian kita bersifat kajian pustakaan, saya ingat kerangka teorinya pustakaan saja. Kalau kita kaji, sebab saya ingat bila saya yang banyak guna kerangka teori ni, kajian-kajian yang bersifat positivism lah, positive approach. Itu memang banyak menggunakan kerangka teori. Kalau kajian kita macam Dr. Wira, rasanya dia tak banyak kan untuk tak banyak untuk kajian pustakaan, tak banyak kerangka teori. Boleh jawab tak? Nanti kalau tak menggunakan kerangka teori, apa bahkan tak ada. Ya, soalan ni mungkin dalam kuliah metodologi saya cuma nak berkongsi lah. Saya bukan panel tapi mungkin dah terlanjur soalan ni keluar. Dalam konteks tesis yang saya buat, bidang saya adalah tentang analytical ataupun kalau kita nak kelaskan dia, data tu adalah data kualitatif yang kita namakan dia content analysis. Dan saya gunakan thematic analysis, di mana content analysis pun bila saya study memang ada banyak definisi. Jadi saya ambil definisi content analysis itu dalam perspektif falsafah. Jadi bila orang tanya saya, you buat ni tak betul, ni dalam perspektif falsafah, bukan dalam perspektif pendidikan. Jadi saya dah boleh tolak tepi lah serangan tu, cara kita nak bersilat tu. Jadi apa yang saya buat dalam tesis saya lah, saya menggunakan kerangka konsep ataupun kerangka conceptual. Sebab dalam tesis kita boleh buat sama ada theoretical framework ataupun conceptual framework, seperti mana yang saya sebut dalam nota kan. Jadi maksudnya apa beza? Kalau kita macam Dr. sebut tadi, kalau kita buat kajian behavioral, kajian tentang persepsi dan sebagainya, memang kita perlukan teori yang kukuh. Mungkin lepasnya Dr. Selamat Syakir boleh bantu saya lah. Kita dengar apa banyak tu jawapan dia. Sebab dia memang guna banyak teori. Jadi bila saya lihat dalam tesis saya tidak ada satu teori yang boleh menyokong saya punya kajian. Jadi saya kena establish satu teori pula, dan untuk membina satu teori saya perlukan konsep. Jadi saya hanya perlukan kerangka konseptual. Jadi saya pergi bawah sikit. Selamatlah kita bermain di padang yang selamat. Selalu saya pesan pada pelajar, kita tulis tesis ni play safe. Jangan terlalu ambitious sangat. Jangan terlalu perfectionist sangat. Kita rasa kita hebat dah. Bila sampai dekat hebat, kadang-kadang ada soalan-soalan yang di luar jangkaan kita. Jadi itu pesanan saya lah. Dan saya rasa saya dah menjawab soalan tu. Beza antara kerangka teori, kerangka konsep. Dan memang ada setengah-setengah kajian tesis yang saya pernah baca juga, tak ada langsung kerangka teori, terutamanya yang motif saja. Kajian-kajian kepustakaan, saya rasa untuk Busyra tu mungkin dia tak ada guna kerangka tu. Dia hanya mengkaji konsep-konsep tu dan dia bina lah soalan-soalan dan dia analisis. Tapi mungkin dia lebih berhak untuk jawab bagi pihak tesis dia. Saya hanya meneka saja. Silakan. Dr. Busyra ada nak sambung? Kita ada masa lagi 3 minit lagi sebelum kita persilakan Dr. Sulaiman Syakir untuk berkongsi pengalaman beliau pula. Ada lagi? Last question. Kalau tak ada, kita dengar Dr. Busyra bagi jawapan. Ada? Nahi? Yusuf? Ada? Yang Muhammad ni? Orang ni tanya. Yang Kak Imah? Tanya? Dia takut tak tanya Dr. Busyra? Dah selalu lah jumpa. Oh gitu Okey, ada? Kalau tak ada, kita jemput Dr. Sulaiman Syakir untuk tampil ke hadapan, berkongsi pengalaman beliau dalam pembelajaran dan penulisan tesis PhD. Dengan segala maknanya saya jemput. Silakan. Okay.
ada dia pakai slide tu. Slide tu. Jangan boleh. Sudah bawa dah tak. Sudah punya. Pasal tu saya nak. Ada dia apa dia tak boleh pinjamkan. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada Ustaz Azman Lain yang telah mengaturkan program ini, dan juga tadi saya macam semangat sikit bila Prof K dah datang ni, ketar lagi bebas sekali. macam nak kena bebas saya lagi. Okay, hari ni just kita nak berkongsi lah sedikit pengalaman saya, sedikit sangat lah. Kita membuat daripada bidang-bidang yang berbeza. Saya buat kajian dari perspektif counselling. So kalau saya lihat counselling pun dia ada punya kaedah penyelidikan yang more kepada pendidikan lah, more pada pendidikan. Mungkin saudara pun dah biasa dengan konsep pendidikan sebelum ini, sehingga masing-masing yang buat area yang berbeza pun rasa pening macam mana nak suitkan pendidikan saudara sama dengan pendidikan. Saya tak sempat nak buat slide pun, cuma hari itu masa ada pameran tu, kami diminta untuk hantar lebih kurang kita punya overview mengenai thesis. So ini adalah kat mana saya nak tekan ini di satu belum keluar lagi. Kali dah keluar. Dia banyak juga pula ni. Tak ada ni, kalau tak keluar ni lagi cepat lah. Bagi orang yang boleh keluar. Okey, saya membuat model. Mula garis panduan, tapi sebabkan weightage, PhD weightage, dia punya pemberat PhD, jadi akhirnya saya membuat model. Model ni tak semestinya kita testing. Jadi kalau saudara buat modul katakan, modul ni susah sikit. Walaupun modul itu lebih rendah pada tahap model, tetapi modul biasanya orang akan test dia. Orang akan test dia. So yang saya buat ni adalah model nasihat keluarga Islam di institusi masjid. Ini yang saya buat lah. Macam-macam lah daripada tajuk awal yang pada tajuk itulah, bila sampai waiba perubahan dalam tesis ni suatu yang normal lah. Kadang-kadang dia berubah sikit, tajuk tu dia berubah, tetapi penting konten itu tidak berubah secara besar. Jadi kalau macam penilaian kita kata, oh ubah sikit dia Syekh, tak apa, as long dia tidak mengubah kajian saudara secara total. Kalau berubah, beratlah.
Saya pun ada pengalaman sebelum kita tengok ni, ada pengalaman. Bila saya dah siap sampai 1 sampai 5, jadi kita bila dah siap tu kita dah ada idea mengenai tesis kita. Dan kita ada kekuatan dan kelemahan tesis kita. Jadi bila saya pun mengutarakan antara soalan-soalan yang mungkin mungkin ditanya oleh pemirsa, saya punya penyelidik berkata, "Oh, ini kena tukar ni ustaz ni. Kita ubah sikit ustaz ni." Bila ubah, bukan ubah sikit sahaja, bila dah sampai final tu bukan ubah sikit. Saya kata, "Prof, ini kalau ubah 6 bulan tak siap." Jadi bila dah sampai final tu kadang-kadang bila kita rasa Prof kita dia baca dah okey je, kita jangan banyak-banyak bincang dengan anak pasal dia tak ada benda yang fact tuan-tuan. Jadi saya bila dah sampai macam itu experience saya last kali tu itu PhD. Bawa sekali pameran. Pameran. Pamer pada saudara dia. Jadi ni dia besar sangat. Tak ada dah. Ni lagi nampak je lah. Okey lah. Itu part of abstract lah. Jadi saya tadi bila dah macam tu kan, pelaku perubahan, jadi bila saya rasa dah confident, saya terus submit submit terus. Tak ada, kita ada buat fact. Bila wipe out pun mesti ada correction juga. Kecuali saya ingat di FTI ada seorang yang buat tesis yang saya tak ada correction, without correction. Dr. Husin saya. Dia buat tesis without correction. Itu dahsyat. Kita punya dekan. Jadi ni saya kajian lebih kurang model nasihat warga di masjid. Mula tercetus idea nak buat kajian ni sebab saya kerja kat masjid. Itu yang lama. 5 tahun. Jadi kadang-kadang kita terlalu idealistik. Banyak masalah-masalah di masjid itu kadang-kadang sampai di masjid juga saya kena gastrik. Belum tak ada gastrik. Pasal apa? Pada orang telefon daripada start pukul 8.30 sampai pukul 10 tak makan lagi. 10 lebih. Jadi dah tercetus saya punya idea ni. Ini hemat nasihat semua, tak ada model lagi di dalam masjid Malaysia ni. Jadi start betul lah. Jadi saya pun terlalu rasa ni tajuk ni bagus. Rupanya tajuk ni tak ada apa lagi. Advice model kalau ada pun JPA, tapi dia lebih pada kaki tangan. Dia bila nak cek literature agak payah sikit. Walaupun memang nasihat memang ada, nasihat dalam Islam memang ada, tetapi di institusi masjid. Jadi saya nasihat saudara kalau buat carilah benda yang dah banyak sikit, cuma area tu di twist ke kanan dan ke kiri, untuk memudahkan saudara mendapat bahan literature. Itu satu cara lah. Tapi kalau saudara berjiwa kental, silakan. Saya mengambil masa lebih daripada 3 tahun lah untuk menghabiskan tesis ini. Ni ada disadvantage lah bila kita buat dengan kawan-kawan kat sini kan, macam apa ni, Ustaz Nasir, Ustaz Naimah kan, buat dengan kawan-kawan kan. Bila buat dengan kawan-kawan ni kadang bila lecturer kata jumpa Syekh, kita jumpa hari Senin ni, Prof boleh tak minggu depan? Bukan 1-2 hari, minggu depan terus. Jadi itu yang berlaku lah pada saya. Jadi saya buat kajian ni, satu model nasihat. Saya nak melalui elemen-elemen pencegahan. Saya tengok saya blend antara hemat nasihat Islam dan juga counselling. Counselling kita ada konsep pencegahan, kita ada pembangunan, penanganan krisis, pemulihan. So yang ini tak ada dalam Islam secara theoretical tu tak dikeluarkan, tak ada lagi kajian-kajian macam tu. Cuma yang ada dalam counselling. Jadi saya cuba mergekan dua bidang. Jadi saya buat imam-imam daerah. Jadi sampling saya tak banyak lah. Imam daerah, satu daerah ada seorang. Jadi ada 9 daerah, 9 orang. Saya buat
kualitatif, temu buat. Saya punya instrumen, temu buat. This is analisa dokumen dan juga satu lagi observasi, observation. Jadi saya buat fully kualitatif. Saya tak buat mix method. So data telah dikumpul, oleh kerana itu membuat sebuah pematian. Kemudian saya gunakan MBIBO. Jadi kadang-kadang bila kita sebut buat kajian kualitatif ni, kita kata bila buat kajian kualitatif ni kita kata MBIBO selalu. MBIBO tu sebenarnya adalah merupakan tool saya, alat saya. Storage, pada saya storage lah. Tapi storage pintar, yang mana kita boleh proses dari situ, boleh buat model, boleh buat apa, dia storage saja. Kalau dulu sudah buat kualitatif, saya terpaksa ambil ada buat kertas besar panjang gini kan, saya tulis, kamu buat ni duduk bawah tema ni tulis kat sini, tulis. Sekarang ni tak payah, komputer dah, dia dah jadi saudara punya alat pembantu yang sangat mudah. Dan sebenarnya MBIBO ni very helpful, very helpful. Pasal apa, kalau saudara menulis, membaca ke apa ke, saudara store je kat sana, simpan bibliografi, simpan everything, saudara boleh recall it anytime, boleh jadi buku, boleh jadi apa. Memang sangat helpful pada saya. Kalau saya tak kira kita buat kuanti pun kita boleh belajar kualitatif ni. Dan anytime, bila-bila masa, saudara nak buat paper, nak buat apa, just recall, ambil, pasang siap, olah-olah sikit, sudah jadi. Mungkin ucap ke, mungkin telah jadi macam-macam. Itu MBIBO yang kita sini tu guru kita di FTI, Dr. Kamarul lah, yang sikit masa menggemparkan kita, menyedihkan hati rakan-rakan kita yang tengah buat PhD, bila beliau pergi buat post doctorate, semua sedih lah anak murid dia kan. Tapi sekarang ni dia ada kat sini, saya tak tahu status dia sekarang, sama ada rayuan telah diterima untuk balik semula, belum ada berita itu. Kemudian saya try gulitkan data yang saya peroleh ini, saya try gulitkan dengan try gulitkan dengan saya nampak ada data yang diperoleh tadi telah berlaku kuat tadi, saya try gulitkan untuk keasahan, meningkatkan lagi keasahan kajian saya, kalkulasi lah. Kemudian di akhir kajian, elemen-elemen ini saya merge kan, saya bentuk satu model. Nanti saya tengok lah, tuan-tuan boleh tengok model yang saya hasilkan. So ini adalah merupakan kajian, objektif kajian, objektif kajian menjadikan garis panduan nasihat keluarga Islam berbentuk pencegahan. Saya berfikir sana ni, kalau ada student nak buat ni, saya nak explore pencegahan saja. So saya buat surface ya. Saya bercadang kalau ada student nak buat ni, saya nak pencegahan, contoh untuk pencegahan yang lebih mendalam. Itu juga untuk menghasilkan cadangan model. Ini dia punya yang paling penting model sesuai dengan kajian PhD. Kalau beberapa hari saya ada buat satu proposal kan, buat master, cuma nak kaji faktor-faktor persepsi, faktor-faktor takut macam tu kajian yang peringkat sejana muda saja. Saya kena letak weightage sesuai untuk level kita buat lah. Kalau PhD level, kalau master level. Okey, ini adalah persoalan kajian. Persoalan kajian. Saya cuba tengok garis panduan saja. Untuk pencegahan, perkembangan, menangani krisis, pemulihan, dan last adalah apakah model. Kena go very fast pasal selepas ini ini adalah merupakan kajian. Dia mau pada saya punya flow kajian saya. Kat masjid ni banyak isu-isu yang berkaitan masyarakat Islam ni semua maharam apa semua, keganasan, jenayah apa semua. So institusi masjid saya menggunakan hisbah. Jadi bila saya menggunakan hisbah, bila saya menggunakan hisbah mesti ada teori, theoretical. Biasanya model biasanya akan melibatkan apakah teori yang saya gunakan untuk support model yang saya hasilkan.
Ya, tadi conceptual, konsep ni siapa buat berkaitan dengan konsep lah. Sebenarnya dalam kajian kita boleh ada dua-dua, conceptual dan juga dalam pendidikan lah, conceptual dan juga kerangka teori. Tapi kalau kajian pendidikan Islam, kadang-kadang mereka tidak menggunakan kaedah ini. Mereka lebih menggunakan kecuali macam usul fiqh, sampai membuat kajian fiqh, mungkin dia ada teori-teori yang digunakan lah, kaedah-kaedah fikih dan sebagainya. Mungkin desain dia agak berbeza lah. Jadi ini saya punya pencegahan apa semua tu dia akan lalu kepada kaedah tadi, kaedah analisis data, analisis data tadi. Kaedah dia bagi membuat analisis lingkungan dan juga pemerhatian, dan akhir sekali model. So ini adalah merupakan kerangka teori lah, kerangka teori. Kerangka teori masyarakat Islam, masjid sebagai institusi, ada isbah. Kemudian pemulihan perkembangan ini base dia kepada Al-Quran dan Sunnah, walaupun asalnya kita ambil daripada counseling. Ini model, ini dia punya kerangka yang Al-Quran dan Sunnah. Sebelum ni ada cadangan lah, supaya dia letak ada Barat dan Islam dan sebagainya. Jadi dia semua jadi makin suka. Jadi bincang balik dengan penyedia, akhirnya kita buat Islam. So ini kepentingan kajian. Tak penting lah buat cerita di sini. Batasan kajian saya inilah. Batasan kajian masjid daerah. Saya cuma ambil imam saja. Kemudian penyedia ini adalah staf masjid yang terlibat dalam memberi nasihat keluarga Islam, iaitu imam masjid daerah negeri Johor saja. Memula asal kajian, Tok Guru kata buat Malaysia dia kata. Kalau nampak persoalan buat Malaysia kata, baru nampak apa ni, interview mufti-mufti apa semua. Saya kata ya tak apa. Jadi baru masalah je kita nak mula kan, jalan kan. Jadi mula sampai 3 semester tajuk tak boleh fix lagi. Tajuk tak boleh fix 3 semester. Macam mana saya buat? Akhirnya saya kumpulkan kawan-kawan pensyarah, beberapa orang, kumpulkan penyelia saya. Kami buat satu pembentangan. Saya buat satu pembentangan. Pada detik itu saya menetapkan tajuk saya. Jadi itu satu cara juga, satu politik juga lah. Apa ni, tesis ni mesti ada macam pengalaman yang kita lalukan. Jadi bila saya tetapkan tajuk itu, the next time bila bincang-bincang, ini ubah tajuk share dia tak boleh bro, pasal kita dah putuskan dalam mesyuarat yang lepas, inilah tajuk kita. Jadi itu dia kan. Politik juga lah, pasal jumpa berubah tajuk, bila kita nak buat kan, tak boleh buat kan. Jadi saya buat macam tu lah. Jadi sebenarnya jangan takut bila orang suruh tentang banyak kali, jangan takut, sebab dia akan mematangkan kita punya tesis kita. Kita nampak mana kelemahan. Ini adalah yang saya lakukan lah. Saya mulai data dan sebagainya. Biasa untuk kajian saya gunakan YIN. Saya ambil kajian kes. Saya pilih 9 buah masjid. Kajian kes yang berulang lah, 9 buah masjid. So saya tengok aspek pencegahan. Kemudian itu dia punya metodologi. Kemudian saya tenggulikkan semua data yang saya perolehi. Kita buatlah transkrip, coding, analisis data, dan akhirnya terus kalau tak sempurna cari semula lah. Tapi pasal saya punya responden ni 9 orang tak boleh nak buat apa. Apa persis memang 9 orang, Imam Hafiz memang 9 orang dalam daerah. Nak korek macam mana, itulah orang ni. Kan? Jadi itu satu cara juga lah tuan-tuan. Itu buat PhD ni, buat PhD ke master ni, kita jangan terlalu bercita-cita besar sangat lah. Kita akan menyelesaikan semua masalah yang ada kan. Jadi kita fikirlah prinsip sampai the time kita habis kajian kita. So ini dapatan kajian saya, model yang saya hasilkan. Ini apa yang saya dapat pada elemen ni. Kemudian pola elemen yang saya peroleh, ini pola yang banyak.
frekuensi dia yang tinggi, mana boleh katakan hampir setiap imam tu mencatatkan benda yang sama. So saya dapat ketupuan data di situ. Kemudian saya kembali kepada psikologi supaya kita nampak teori kajian adalah ada base dia, ada base pada Islam, ada base juga dari segi psikologi base. Jadi saya gunakan istilah seperti tingkah laku, kolektif, spiritual dan apa semua. Ini memang ahli psikologi pun iktirafnya, dan akhirnya kesemua benda ini melalui proses saringan akidah, syariah dan akhlak. Dan yang pentingnya inilah di bawah ini, inilah model saya, inilah model saya, modal muhasabah diri, tolong bantu, kesempurnaan ibadah, komunikasi positif, pelaksanaan tanggungjawab dan penguasaan ilmu. Ini dalam konteks iman nasihat, aspek-aspek ini adalah merupakan aspek yang penting. Dan cerita itu panjang lah kat situ, tapi ini just gambaran saja lah. Kenapa mesti muhasabah itu kita dah dapat tahu, aku cerita dia banyak lah. Saya boleh baca lah saya punya tesis itu, tapi saya rasa ramai yang baca tesis saya memang agak ringan lah, tidaklah terlalu berat tesis saya. Saya fikir macam itu, saya tengok Arwah Yatimah buat lebih ringan daripada saya, jadi saya tambah weightage sikit lagi. Dia dah sampai PhD level, saya tambah sikit lagi, berat sikit tesis saya. Jadi lebih kurang dalam 300 lebih pages. Okey, saya buka pada tuan-tuan, ada 5 minit je untuk bertanya. Kerana Prof yang berbahagia telah pun menanti kita. Dr. Sulaiman, tadi Dr. sebut tentang berat, Dr. pergi Islam tu berat. Jadi sebagai kacamata penyelia lah sekarang. Macam mana kita nak kita sebagai pelajar ni nak faham ni kau buat ni yang kau ni buat ni apa? Okey, kalau apa dia Ustaz Nasir contoh Ustaz Nasir ni dia orang dalam, dia dah tahu dia nak habis dah tesis dia kan saja dia nak buka pindah pada tempat yang lain Kalau saudara buat mengenai persepsi contohnya kan, persepsi mengenai budaya Quran di kalangan masyarakat masyarakat Islam dengan Johor katanya. Tentulah persepsi ni something yang terlalu dia tak ada, bila nak persepsi kita buat kajian deskriptif ke kajian tinjauan kan, dia mungkin tak melibatkan banyak teori, tak ada rule kan terlalu ringan weightage. Kalau kita PhD dia mesti ada contribution, new contribution kepada dunia. Sama ada teori, kita contribute teori baru, model baru, itu dia punya weightage lah. Something like that lah. Maknanya kita suatu contribution yang baru, ataupun penemuan baru yang ada dia punya pemeran PhD. Master level up sikit lah daripada tu, daripada master level. Sebelum saya masuk master level, saya buat mengenai kepuasan. Itu malah kepuasan kerja di kalangan FTI. Cuma lebih tinggi sedikit daripada sebab usaha kerja, dan saya buat hubungannya dengan burnout. Burnout. Jadi ada weightage yang berat sedikit kalau berbanding orang buat degree, mungkin dia buat kepuasan kerja. Itulah pandangan saya. Ada soalan? Silakan. Tapi di akhirnya kajian ni datang dengan teori psikologi yang mana lebih berperan macam dia lalu kat situ. Tapi ini atas permintaan daripada seminar dia kata mesti ada terms, bukan kita terms yang menunjukkan. Pasal saya mengambil dalam literature saya, dalam kajian saya, saya juga menggunakan counselling. Pasal saya buat ni di bawah jabatan counselling. Jadi kita mesti nak highlight sikit
yang nampak ada psikologi sikit. Kalau tak macam mana letak you bawah kita punya fakulti. So term ni sebenarnya tak ada masalah. Term sendiri Islam pun guna pakai kan. Jadi itu dia supaya nampak lebih mesra kepada psikologi itu. Tidakkah perlu maksudnya dari awal kita nak guna teori itu dan akhirnya teori itu nak usah Okey. Sebenarnya teori itu pun macam Al-Ghazali pun dia ada mau sebenarnya konsepnya dari segi Islam tapi berkaitan dengan teori tingkah laku juga berkaitan. Cuma tingkah laku Al-Ghazali yang saya ambil itu dalam konteks manasihat ni adalah dia punya tu irsyad apa yang sekarang ni pun memang dianggap sebagai kaunseling Islam. Kaunseling Islam pun al-irsyad apa semua kan sebagai kaunseling Islam. Tapi pasal belum begitu matang dia punya pengolahannya. Benda dah ada tapi tak ramai sekolah yang boleh mengolah menggunakannya. Jadi benda tu tak berapa jelas. Jadi saya gunakan isbah. Isbah ni lebih dasar lagi lah. Lebih asal lagi. boleh tak maksudnya teori itu teori macam contoh Kak Al-Ghazali dan akhirnya sekarang kita tenang dia senang kita Al-Ghazali dia psikologi Al-Ghazali pun dia psikologi dan akhirnya kita cakap kamu rambutnya Al-Ghazali yang terang rambut ni lebih awal kita terasa dengan teori Al-Ghazali saja bukan kita perlu kawat Bila akhir itu dapatan saudara. Kajian yang agak buat kan. Mula kita menggunakan teori Al-Ghazali sebagai support teori. Bila saudara nak buat kajian yang berkaitan macam tadi ni buat model kan, tentu ada base dia. Apa base dia? Takkan kita boleh buat model sendiri suka je. Kan? Mesti ada base dia. Base ni Al-Ghazali ke kalau Islamik lah. Kalau macam tu behavior ke apa ke cognitive ke apa kan, orang putih punya teori. Jadi kita gunakan itu sebagai support base. Dari situ lah kita explore. Kita akan menghasilkan model ataupun teori. Kan? Tak ada kita terus-terus beranak fikir sendiri, tak boleh. Kita mesti bersandar kepada pengetahuan yang silam atau istilah teori silam dan sebagainya. Kalau tak ada 1 minit, Prof pun dah tak sabar nampaknya. Jadi saya memada di situ. Kalau nak datang, nak bertanya silakan. Kita sharing. Dan tesis itu tak semestinya betul tuan-tuan. Mungkin betul pada saat ini. Nanti 10 tahun akan datang dia agak salah. Tapi tak apalah, 10 tahun dah selamat Prof. Dia 8 tahun je Prof. Apa? Kalau 10 tahun nanti mungkin award dia kalau di UTM dia tak kira award. Kalau dalam within 8 years, kalau maknanya tak ada apa benda jalan bagus apa semua, InsyaAllah lah bila itu dia kira agak secure lah. Kecuali lah dapat buktikan saudara meniru ke apa itu saya tak tahu lah. Itu mungkin ada benda lain. Okey, saya serah kembali kepada Dr. Azman untuk mempersilakan Prof. Jazakumullah khairan kepada Dr. Sulaiman Syakir bin Mano yang kita boleh katakan dia pakar dalam bidang kaunseling lah, berdasar pada pengalaman dia dan sebagainya. Jadi sekarang kita beralih kepada Profesor yang ada sekarang ni, Dr. Kamal Zaman. Sepatutnya kita letak beberapa Malaysia tapi belum sampai lagi. Dan manakala Prof. Zaman pun dah sampai lebih awal dan dia dah berkobar-kobar ke depan ni. Dan kita memang letakkan dua profesor ni di bahagian ujung ni sebab mereka akan bercerita dengan perkongsian yang lebih luas, iaitu dalam bidang penulisan dan penyeliaan. Yang tiga depan tadi as a student, macam mana dia boleh completekan dia punya mission dia untuk menghabiskan sebuah tesis PhD. Yang ini dua ni istimewa kerana mereka ni adalah profesor yang berpengalaman luas menyedia para pelajar sewaktu mereka bertugas di UKM. Jadi kita nak juga tahu apa rahsia-rahsia dia, macam mana dia memantau para pelajar dan sebagainya. Ini mungkin dengan senyumannya sudah cukup untuk bersetuju isyarat kepada pelajar dia. Jadi kita jemputlah dengan segala-galanya Profesor Dr. Kamal Zaman bin Yusof untuk tampil ke hadapan berkongsi pengalaman beliau dengan audiens sekalian. Dengan segala-galanya
Saya persilakan Fadhil Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang dihormati Dr. Online Laras, sahabat saya Profesor Madia Zakhalani, rakan-rakan pelajar. Pada petang ini saya diminta bawa ini, saya dah cerita sikit kumpulan yang punya grup tu. Mungkin pada petang ni kita nak berkongsi sikit tentang apa dia harapan penyelia, expectation, pengharapan penyelia kepada pelajar. Dan apabila sesekali masuk Viva atau pra-Viva, apa perkara yang biasanya internal juga eksternal akan tanya, bagi menunjukkan apa yang sesekali dah buat tu boleh memberikan sumbangan kepada ilmu, dan yang pentingnya sampai ke tahap masters ataupun PhD. Itu satu perkara yang penting. Jadi perkara yang pertama yang saya nak sebutkan ialah tentang tajuk. Jadi biasanya tajuk ini mesti memberi sesuatu makna. Kalau tajuk yang tak ada makna, itu yang masalah paling besar sekali. Walaupun kita dah siap semua di sini 3 tahun setengah, 4 tahun, penyelia pun dah okey, ya, tetapi tidak ada apa-apa makna dalam tajuk. Itu satu perkara yang sangat susah, ya. Dan tidak mustahil pengalaman saya ada pelajar yang kita gagalkan kerana tajuk ini, ya, tajuk yang tak ada makna. Barang lain semua ada, ya, cuma tajuk saja tidak menunjukkan kepada sesuatu yang berharga dalam dunia akademik. Sebab itulah apabila kita memilih tajuk itu, ada beberapa perkara yang kita nak kena tengok, ya. Tadi pun Dr. Sulaiman dah sebut. Yang pertama, kita nak tengok apa sumbangan, ya, bidang yang kita pilih itu, tajuk yang kita pilih itu kepada dunia akademik. Satu. Yang keduanya, apakah signifikan? Kadang-kadang dia menyumbang tetapi tidak banyak, sikit saja, ya. Jadi sejauh mana signifikannya tajuk yang kita pilih itu kepada dunia akademik sehingga ianya sesuai dan mencapai tahap masters ataupun PhD. Biasanya yang akan membezakan di antara masters dan PhD ini, sama-sama MPhil, ya, ialah kedalaman tajuk itu, ya, dan keupayaan kita membuat analisis. Saya sekarang ni ini rahsia, tak payah beritahu. Saya patut minta beritahu kepada saya, sebab saya menimbulkan kerisauan saya. Ada seorang pelajar di UK buat PhD bawah saya. Masa dia buat master ni, saya dah beritahu, ni ustaz kan, dia ustaz sebenarnya tahap pemikiran ustaz ni tak sampai untuk master. Tahap pemikiran dia tu, bila dia datang jumpa dengan saya, kenapa tak boleh tak untuk master, tapi dia nak buat juga. Macam akhirnya saya asah dia, saya basuh dia, saya bagi bersih dia, elok bagi comel. Nampak seperti dapat, nampak seperti dapat. Dan penyelia ni apabila dia pelajar tu tak juga, dan kita dah bantu setakat kemampuan, dia boleh, maknanya kita boleh biarkan untuk dia pergi Viva lah. Tapi dengan beberapa atur cara dan ni orang kata rahsia-rahsia itulah yang tu kita tak boleh nak beritahu kat sini, ya. Itu satu. Jadi sekarang ni dia dah tahu tak buat PhD. Saya beritahu kepada ramai orang bahawa dia memang tak boleh buat PhD, ya. Yang pertamanya kerana dia memilih tajuk yang tak ada bahan. Bahan ada tapi dia tak boleh nak dapat, ya. Itu satu. Yang kedua, keupayaan mental dia tu, pemikiran tu, memang dia tak boleh. Jadi memang tak boleh nak buat apa, ya. Jadi dalam beberapa hari yang dekat ni dia sebut dia nak submit, ya. Jadi saya pun tak boleh nak buat apa. Nasib saya baik sebab bila saya pindah ke UTM, penyelianya telah berpindah. Saya hanya jadi penyelia kedua saja, ya. Jadi kalau ada apa-apa, maknanya penyelia yang pertama lah aku mengambil tanggungjawab. Bukan saya terlepas tanggungjawab,
Jadi bila saya beritahu dia bahawa dia tidak layak untuk nak buat PhD, dia nak buat juga, nanti jadi problem, dia nak buat juga. Jadi saya takkan nak dalam pula kan. Universiti ni pun kadang-kadang satu penyakit juga, dia ada business minded. Orang nak datang ni, siapa pun dia masuk. Walaupun kita kata tunggu masa sikit lagi, tak masak elok lagi, dan sebagainya, cepat-cepat nak drop sekarang ni, graduate on time. Jadi dia nak hantar juga. Nampaknya saya tak ada pilihan lah untuk nak memberikan proposal. Tapi bukan pelajar yang di bawah saya. Tapi kalau pelajar bawah saya di UTM ni, pengalaman saya penyelia ni, sebab tu ramai orang tak suka saya buat penyelian ni. Buat lain minum air, dia tarik semua darah, tak ada masalah. Buat penyelia ni susah sikit, ya. Kerana apa? Kerana ada beberapa aspek yang kita nak pastikan supaya apabila kita membantu pelajar untuk menyiapkan tesis itu, dan apabila kita membenarkan pelajar itu submit, kita harap supaya tidak ada pembetulan kan. Kalau ada pun sikit-sikit macam tu. Ada seorang pelajar baru ni yang terakhir yang viva, alhamdulillah, ya, langsung tak ada pembetulan. Sampai eksternal dan internal pun fikir nak buat macam mana dia supaya buat juga pembetulan. Biasalah itu jahatnya. Istilah kita guna ya. Jahat examiner ni, dia dah dapat 700.5 kalau di UKM tu sebagai eksternal, dia nak tunjuk ada juga. Takkan nak kata bagus baik saja kan. Itu masalah dia lah, dia selesai lah. Ya, macam cara dia. Jadi itu yang saya sebut. Jadi apabila melihat kepada tajuk itu, ya, di antara perkara penting yang kita nak tengok ialah apa sebenarnya yang nak dikaji, ya. Apa sebenarnya yang nak dikaji. Jadi kalau sesekali ada tajuk, kita boleh kongsi dan kita boleh tengok apa yang nak dikaji. Tadi sedari dia tanya tentang Al-Ghazali kan. Kalau kita nak buat sumbangan Al-Ghazali dalam bidang psikologi, so contohnya boleh, ya. Tapi psikologi mana? Kan? Takkan kita nak ambil semua umum gitu jadi buku, dia tak jadi tesis kan. Kerana apa? Kerana kita memilih tajuk yang terlalu besar. Kadang-kadang kita terlalu memilih tajuk yang terlalu kecil, timbul masalah juga, ya. Sampai tak boleh nak bergerak langsung, ya, tak ada langsung ruang. Jadi apabila kita memilih tajuk tu, kita nak kena pastikan supaya telah ada buku ataupun penulisan ataupun dokumen atau bahan yang telah pun tersedia. Jangan cari barang langsung tak ada. Itu akan timbul masalah nanti lah, ya. Sebab salah satu dari bab yang utama mungkin saya terlibat dalam bidang pendidikan ini ialah bab satu literature review, ya, akan jadi masalah, ya. Sama juga kalau kita buat meja Islam pure ataupun kita buat bidang kemanusiaan, walaupun dia tak masuk dalam satu bab yang khusus, ya, literature review, tapi penyelia dan juga eksternal nak tengok juga, ya. Nak pastikan supaya apabila kita pilih tajuk itu telah ada perbincangannya oleh para ilmuwan lain, ya, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan tajuk yang kita pilih. Jadi kalau tak ada langsung itu, seolah kita lah yang pertama atas dunia ni. Ya, kadang-kadang kita rasa begitu, ya. Walhal bila kita cek dalam internet, ya, bertimbul-timbul dah orang pilih kan. Jadi kita jangan terlalu obses sangat dengan tajuk itu, suka sangat dengan tajuk itu sampai ditimbul orang lain juga telah pula. Dan dalam pemilihan tajuk juga perkara yang ke-5 yang nak kita tengok ialah soalan apa, ya. Mungkin dah ada orang buat tajuk tadi, Dr. Sulaiman ada sebut, ya, tentang kaunseling Islam, ya. Tetapi apa lagi yang orang tak buat yang kita boleh buat? Itu saya rasa lebih mudah untuk kita cari tajuknya, dan kita boleh pilih satu segmen ataupun aspek yang kecil untuk kita lekapkan, ya, perbahasan ataupun kisi-kisi yang telah ditulis sebelum daripada ini. Jadi adalah juga jadi satu jadi satu kelebihan kalau kita boleh tengok tajuk yang paling dekat sekali dengan tesis kita, ya, untuk kita buat literature review, kita tengok macam cara ditulis. Ya, mungkin sebahagian besar daripada tajuk itu, dari segi pembagian tajuk bab dan sebagainya, kita boleh ambil daripada orang lain, cuma isi saja yang kita punya. Itu juga satu cara yang paling mudah lah untuk memilih tajuk yang baik bagi menyelesaikan tugas, ya. Kemudian aspek yang terakhir yang saya rasa perlu juga kita tengok dari segi tajuknya ialah sejauh mana ianya dapat memenuhi keperluan semasa, ya, keperluan semasa. Sebagai contohnya isu 121A, ya, yang tak selesai sekarang. Jadi macam mana
perspektif kita daripada pandangan Islam dan juga pandangan Barat daripada aspek ini yang perlu diselesaikan. Itu satu contoh cerita yang baik. Iaitu yang pertama mengenai pemilihan tajuk. Yang kedua yang saya nak sebut juga di sini ialah dari segi metod yang kita gunakan. Ya, memang biasalah metod yang standard itu iaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Tetapi apabila kita menerangkan tentang kualitatif itu, kita nak kena lebih mendalam. Ya, satunya dari segi proses yang kita perlu lalui, dan yang keduanya ialah pendekatan yang nak kita gunakan. Ya, sebagai contohnya dia ada deskriptif, dia ada analisis, dia ada pendekatan sejarah, dia komparatif, perbandingan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu banyak. Yang mana satu yang sebenarnya nak pakai, ataupun kalau sebenarnya nak pakai tiga, ya, bagaimanakah data yang kita dapat itu untuk kita proses sehingga ini melengkapi dengan pendekatan kualitatif yang kita gunakan itu, ya. Jadi kaedah temu bual itu adalah merupakan satu kaedah yang utama dalam kualitatif. Kalau kita membuat tajuk, kita memilih tajuk yang kaedahnya hanyalah semata-mata kualitatif ataupun temu bual, saya rasa itu akan menimbulkan masalah, ya. Menimbulkan masalah maknanya kita tidak akan dapat membina satu persoalan yang baik, dan kita tidak akan dapat menulis tesis kita dengan baik kerana tidak ada dokumen-dokumen ataupun data-data yang bersifat bertulis yang boleh membantu kita sekurang-kurangnya, ya. Jadi kita nak memastikan kalau kita buat tesis BA mungkin tak ada masalah, ya. Tapi kalau tesis master dan PhD, kalau tak ada langsung bahan bertulis, itu akan menimbulkan masalah kepada kita. Kalau kita rasa tak ada, lebih baik kita cepat tukar tajuk untuk membolehkan kita dapat melengkapkan kerja kita dengan lebih baik. Perkara-perkara lain yang berkait dengan pengajian juga yang selalu dilihat oleh penyedia, dan juga kadang-kadang penyedia tak dapat lihat, tetapi penilai boleh melihat. Yang pertama sekali ni argument, ya. Kecenderungan kita khususnya di kalangan ustaz-ustaz ni, bila kita buat kajian tentang pengajian Islam sebagai contohnya, kita lebih suka untuk membaca, kemudian kita menceritakan semula apa yang kita baca. Sebagai contohnya kita buat tokoh, kan, kita dengar interview, kemudian kita salin balik, kita beritahu. Itu namanya bukan menulis tesis, itu tulis cerita, ya. Tulis cerita. Jadi kita nak kena bezakan di antara cerita dengan sejarah. Satu. Jadi kita menulis sejarah, tetapi kita tidak menulis cerita. Cerita ni macam orang buat sejarah hisab lah. Jadi interview, ya, 3 hari 3 malam duduk, kita pun saling semula apa yang dia syarah tu, tapi yang kita take tu, kita cerita balik. Itu adalah sejarah hisab. Tapi yang kita hendak, ya, di dalam penulisan, sama ada master atau PhD, yang pertama sekali dia hendak kita menulis apa yang kita tahu tentang sesuatu perkara, ya, bukan daripada apa yang kita menyalin semula daripada apa yang kita baca. Jadi itu juga memerlukan kepada sedikit apa kita panggil pengalaman dan juga keupayaan kita. Itu yang saya sebut tadi tu. Ya, apabila seorang pelajar datang beritahu kita nak buat master, kita bercakap dengan dia, kita sembang dengan dia, kita cerita dengan dia, dia tak boleh, ya. Dia tak boleh nak argue, ya. Dia tak boleh nak analisis. Itu yang jadi masalah. Jadi keupayaan kita sekarang ini berada pada tahap yang agak malang, ya, yang agak kurang bernasib baik nak berbanding dengan zaman kami dulu, ya. Sebab saya buat PhD pun lama dah, sebab saya tak nak cerita pengalaman saya sebagai pelajar, ya. Orang tak pakai ilmu saya dulu, ya. Saya tengok tesis saya pun tak ada apa dah barang ni, ya. Oleh kerana saya buat tesis dulu tentang manuskripnya, 2 manuskrip yang saya kumpulkan, satu saya dapat di London, satu lagi di Paris. Bila saya habis semua tesis, kebetulan saya keluar tu, seorang pelajar Arab. Dia kata, "This is very easy, brother. I can do it within 1 week." Dia kata. Dia beritahu, kan, kebetulan nasib dia tak baik. Dia cakap kat depan saya, penyedia saya keluar. Dia kata, "You are not even eligible to do your PhD under my supervision." Nampak? Ya, dia Arab. Saya punya manuskrip yang saya tengok tu dua-dua Arab, tetapi dia tidak, maknanya penyedia saya beritahu, awak tak layak membuat PhD dengan saya sebab bidang ni bukan bidang sejarah. Nampak? Ya? Sebab tesis yang saya buat itu adalah berkaitan dengan sejarah pemerintahan Osmaniyah di Mesir. Ini cerita lama lah. Tadi saya pun tak nak cerita malu, kan.
Jadi saya sebut tadi keupayaan kita membuat analisis. Ini satu perkara yang sangat penting. Jadi analisis ini dia kadang-kadang dia tak datang begitu saja. Sebab itulah saya selalu sebut kepada penonton kita, insya-Allah kita akan cuba secepat mungkin kita adakan bilik-bilik pertemuan tu untuk pelajar supaya sentiasa dapat berjumpa, berhubung, berinteraksi dan berbincang. Kadang-kadang idea itu tak datang daripada kita Kita tak boleh dah habis. Orang kata dah habis fikir tak boleh nak buat apa dah. Dah apa ni start habis sangkut Tetapi bila kita bercakap dengan kawan-kawan kita jumpa dengan pensyarah lain, saya tak tahu di sini boleh ke tak boleh. Di UKM dulu pernah ada di kalangan beberapa orang pensyarah yang tidak membenarkan pelajar dia berjumpa